ما خلق في الأرض لا إله إلا الله علم بين ذلك لا إله إلا الله علم ما هو خالق الله أكبر علم ما خلق في السماء الله أكبر علم ما خلق في الأرض الله أكبر علم بين ذلك الله أكبر علم ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علم ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير على كل ذرة ألف الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير على كل ذرة ألف الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الله على كل ذرة ألف الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة ألف الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة ألف الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة ألف الله. Alhamdulillah, begitulah bacaan Idul Latif yang telah kita baca. Alhamdulillah, normal pace-nya biasanya seorang kalau biasa kalau kita baca perlahan seperti tak tahu tadi perlahan atau tidak, lebih kurang 20 minit. Tapi kalau mereka yang dah hafalnya boleh habis dalam masa 10-15 minit. Kalau dah biasa membacanya pada setiap pagi dan setiap petang, maka sebenarnya ia lebih mudah untuk diamalkan dan tidak mengambil masa yang terlalu panjang. Tidak mengambil masa yang terlalu panjang. Baik, kita akan teruskan insya-Allah pelajaran kita dalam kitab Khuluquna ataupun akhlak kami yang dikarang oleh guru kami Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Sampai kita pada muka surat yang ke-13. Pada minggu yang lalu kami telah membincangkan bahawasanya ada 4 perkara yang menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Yang pertama, kerana mereka memandang rendah kepada hak kemanusiaan. Kerana mereka rasa diri mereka itu lebih mulia daripada yang lain, sehingga mereka tidak menghindari ataupun tidak respect, tidak menghormati jiwa orang lain, sehingga mereka berani ataupun dengan mudah membunuh jiwa orang lain. Yang kedua adalah kerana mereka terlalu ta'assub dengan pendapat mereka. Masing-masing hanya pegang dengan pendapatnya dan tidak mahu untuk berlapang dada untuk menerima pandangan-pandangan pendapat-pendapat yang berlainan, sehingga mereka merasakan selain daripada pendapat aku, selain daripada guruku, semuanya adalah salah, semuanya tidak betul. Dan inilah pendapat ataupun suatu pegangan yang menyebabkan perpecahan yang berlaku di umat Islam. Yang ketiga adalah kesombongan yang ada dalam diri seseorang, yang dia rasa dirinya itu lebih hebat daripada yang lain, dia rasa dirinya itu yang paling mulia dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah korupsi dalam muamalah ataupun cara mereka bermuamalah dengan manusia tidak baik, kurang rasa rahmat kepada orang, kurang rasa simpati kepada manusia dan sebagainya. Dah memang mengatakan wa nahnu na'lamu, dan kami mengetahui dengan yakin bahawa sesungguhnya tanpa kesatuan, tanpa menolong
tolong menolong antara satu sama yang lain dan bersepaduan, kami tidak akan selamanya mampu untuk menegakkan kebenaran, dan kami tidak akan mencapai kejayaan dalam apa juga bidang. Maka Habib Umar mengatakan, ketahuilah dengan yakin bahawa tanpa kita bersatu, tanpa kita tolong menolong antara satu sama yang lain, tanpa ada persepaduan, maka kita selama-lamanya tidak akan menegakkan kebenaran. Kalau kita lihat kepada sejarah, Nabi SAW pada awalnya di Mekah tidak dapat untuk menguasai Mekah, kerana di antaranya pihak yang beriman kepada Rasulullah SAW itu daripada golongan-golongan yang lemah. Makin bertambah, tapi sedikit sangat berbandingkan orang yang menentang kepada Rasulullah SAW. Ketika baginda SAW berhijrah ke Madinah, baginda menyatukan antara dua golongan yang seringkali berperang antara satu sama yang lain, yaitu golongan Khazraj dan Aus. Walaupun setelah itu ada beberapa masalah, tetapi Nabi SAW dapat menyatukan mereka. Dan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran mengenai kesatuan itu, dengan Allah berfirman, walau kunta faddan ghalidhan qalbi lan faddu min hawlik. Kalaulah engkau wahai Muhammad seorang yang keras, seorang yang faddan ghalidhan, seorang yang hanya tidak mahu mendengar dia kata orang lain, lan faddu min hawlik, mereka itu akan lari daripada engkau ya Muhammad. Maka itu adalah bukan teguran, tapi adalah ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mempunyai sifat yang terbuka kepada para sahabat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meminta pendapatnya para sahabat yang lain, wa'ashiruhum fil amr, dan hendaklah engkau bermusyawarah dengan mereka, adakan meeting dengan mereka. Di dalam peperangan Badar, Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya, Nabi SAW ingin untuk camp ataupun letak khemahnya di sebelah sini. Lalu seorang sahabat yang tahu tentang daerah Badar dengan lebih teliti, beliau mengatakan, ya Rasulullah, adakah ini wahyu ataupun hanya pendapatmu? Baginda SAW mengatakan, ini hanyalah pendapatku, bukan wahyu daripada. Kalau wahyu, sahabat tak cakap apa. Tapi sahabat, kalau itu sahabat tanya, ini wahyu atau pendapat engkau ya Rasulullah? Dia kata, ini pendapat aku. Kalau begitu, kalau sahabat, aku ada saranan yang lebih baik. Marilah kita bercamp atau letak khemah kita di hadapan perigi, jangan di belakang perigi, supaya kita dapat kontrol air. Jadi musuh bila datang berperang, mereka tak ada sumber air. Jadi kalau mereka dah ada air, mereka kena pulang, kerana air itu terada dalam kawasannya kaum muslimin. Nabi terima. Nabi tak katakan, aku Nabi, korang yang patut dengar cakap aku, kenapa yang aku patut dengar cakap kamu semua? Nabi SAW. Tetapi kalau ada situasi yang perlu Nabi menegakkan pendapatnya, baginda akan menegakkan pendapatnya. Seperti di peperangan Hudaybiyah, para sahabat semua sudah memakai kain ihramnya, sudah get ready untuk masuk kembali Mekah, rindu kepada Mekah, sudah 6 tahun tak kembali kepada Mekah. Mereka memakai ihram tapi ditahan oleh kaum musyrikin. Lalu adalah perbincangan negotiation yang panjang di antara Rasulullah bersama dengan ketua-ketua Quraisy. Maka beberapa negotiation tak lepas sampai tak dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Akhirnya seorang yang namanya Suhail datang, dan Rasulullah SAW bila melihatnya
ada rasa terbuka hatinya untuk menerima saranan-saranan yang akan disampaikan oleh orang ini yang namanya Suhail, seorang ketua Arab. Berbincang. Dalam perbincangannya diletakkan terms ataupun syarat-syarat, yang mana syarat-syarat itu kalau kita lihat kepada mata dasar kita adalah berat sebelah kepada kaum muslimin. Yang pertama, kalau ada daripada orang musyrikin nak masuk Islam ataupun nak daripada golongan Mekah nak pergi ke Madinah, tak boleh, nak kena hantar balik ke Mekah. Tetapi kalau ada daripada golongan Madinah nak patah balik ke Mekah, jangan halang. Ini berat sebelah. Kemudian tidak ada peperangan selama 10 tahun. Nabi SAW, dan kemudian mereka katakan tak boleh masuk Mekah tahun ini, masuk Mekah tahun hadapan, itu pun hanya 3 hari. Nabi SAW tengok terms itu, dan Nabi SAW paling suka kepada syarat yang mengatakan tidak ada peperangan selama 10 tahun. Maknanya aman 10 tahun tak ada peperangan, boleh lakukan pelbagai aktiviti dakwah di Madinah dan luar Madinah dan sebagainya. Nabi SAW setuju. Sahabat yang lain tak setuju. Sayyidina Umar tak setuju, Sayyidina Ali tak setuju dan sebagainya. Lalu ditulis kontraknya, Sayyidina Ali tulis. Lalu bila tulis itu untuk Nabi SAW sign, ditulis Rasul Muhammad Rasulullah. Suhail bila melihat kontrak itu atau surah itu, mengatakan padam perkataan Rasulullah. Dia katakan kalau aku tahu dia Rasulullah, ini kalau aku beriman dia ini Rasulullah, kenapa aku nak buat kontrak dengan Rasulullah? Jadi oleh kerana aku tak beriman dia itu Rasulullah, buang perkataan Rasulullah. Sahabat tak mampu nak buang nama Rasulullah SAW. Rasulullah beritahu kepada Ali, yang Ali buang. Sayyidina Ali kata tak boleh ya Rasulullah, aku tak mampu. Sayyidina Umar kata ya Rasulullah, izinkan aku pecahkan giginya. Yang kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar kata ya Rasulullah, izinkan aku untuk pecah gigi depannya. Rasulullah kata sabar ya Umar. Lalu Rasulullah tanya kepada Ali, Sayyidina Ali, ya Ali, di mana perkataan Rasulullah? Lalu ditunjukkan kerana Rasulullah SAW seorang yang tidak mampu untuk membaca dan menulis, seperti mana yang kita tahu, seorang yang ummi. Ditanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, di mana kalimah Rasulullah? Ditunjuk. Maka Rasulullah pun mengambil air liurnya dan memadamkan perkataan Rasulullah. Lapang dan tak menegakkan, walaupun dia tahu dia itu Rasulullah, tapi Rasulullah SAW tahu yang dia sedang negosiasi ini ada seorang yang tak percaya kepada dirinya. Di padang, sahabat mengamuk. Itu salah satu waktunya ataupun the only time yang mana para sahabat tak setuju dengan Rasulullah. Marah mereka. Di antaranya ada Sayyidina Umar Khattab, sehingga keluar kata-kata yang tidak elok daripada lidahnya Sayyidina Umar pada ketika itu, dilarang oleh Sayyidina Umar Al-Siddiq. Maka dah habis, para sahabat yang lain semua masih lagi marah, masih lagi sedih. Kenapa? Tak dapat masuk Mekah. Tak dapat masuk Mekah. Satu hari Rasulullah SAW sign kontrak yang mana berat sebelah. Marah dan juga kecewa. Rasulullah perintahkan mereka untuk sembelih kambing. Kenapa kena sembelih kambing? Kerana mereka dah pakai ihram dan niat untuk umrah, tak dapat laksanakan. Jadi untuk membukakan ihram kena bayar dam sembelih kambing. Kalau tak sembelih kambing, tak dibukakan ihram, masih lagi dalam pantang larang. Semua sahabat tak dengar. Tak ada satu sahabat pun yang sembelih kambing. Semua tak bergerak. Semua duduk je. Sedih Rasulullah. Tak pernah sahabat tak dengar kata Rasulullah.
Rasulullah tak bangun, Rasulullah marah. Kenapa korang tak dengar cakap aku? Aku Rasulullah, pergi ke? Rasulullah diam. Sedih Rasulullah balik kepada khemahnya. Masuk dalam khemahnya dan kalau ataupun sunnah Nabi SAW itu senantiasa bila beliau travel, beliau akan bawa salah seorang daripada isterinya. Kadang-kadang Aisyah, kadang-kadang Sofia, kadang-kadang yang lain dan sebagainya. Maka ketika itu adalah jirinan Hafsah, iaitu anak wanitanya Sayyidina Umar Khattab. Rasulullah masuk dalam khemah dengan wajah yang bermasalah. Sayyidina Hafsah lihat, ya Rasulullah, kenapa? Kata sahabatku marah denganku, sahabatku tak dengar kata sedih aku. Lalu Sayyidina Hafsah kata, ya Rasulullah, apa kata kau buat? Yang kau sembelih dulu kambing. Kau keluar, kambing kau sembelih. InsyaAllah bila mereka lihat kau buat, mereka pun akan buat. Rasulullah terima pendapat isteri-isterinya, keluar ambil satu kambing, Rasulullah pun sembelih. Sahabat bila lihat Rasulullah dah sembelih, mereka pun tak ada pilihan yang lain, maka satu persatu pun mengambil kambing dan sembelih dan sebagainya. Apa pelajaran dari cerita ini atau kisah ini? Pertama, adalah hamdaninya Rasulullah SAW ketika berunding dengan orang yang tidak beriman kepadanya. Sehingga Suhail 2 tahun selepas itu masuk Islam. Kalaulah Rasulullah izinkan Sayyidina Umar untuk bunuh dia pada ketika itu, dan memang layak kerana dia berbiadab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah izinkan Sayyidina Umar untuk membunuh Suhail, dia mati dalam kekufuran. Tetapi Suhail 2 tahun selepas peristiwa itu, dia masuk ke dalam agama Islam. Dan dia termasuk dalam sahabat yang pergi haji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga termasuk dalam sahabat yang bekerja antara satu sama yang lain untuk mengambil rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah membotakkan rambutnya. Padahal 2 atau 3 tahun yang dahulu dia menentang Rasulullah. Dia katakan padam perkataan Rasulullah, tapi 2-3 tahun lepas itu dia sendiri yang berlumba-lumba untuk mendapatkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat rahmat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu sekarang kita lihat seorang itu bukan agama Islam, tapi lusa, esok, minggu hadapan, tahun hadapan mereka masuk Islam. Dan mereka, bila mereka masuk Islam, mereka lebih mulia, lebih indah daripada diri kita, kerana dosa mereka semua diampunkan oleh Allah, tapi dosa kita belum tahu. Jadi pelajaran yang pertama, berlapang dadanya Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi SAW itu lihat masa jauh. Nabi SAW tak lihat waktu itu sahaja. Nabi SAW lihat 10 tahun tidak ada berperang. Maka Nabi SAW yakin dengan dalam masa 10 tahun itu macam-macam yang boleh dilakukan oleh Nabi SAW kerana dijanjikan keamanan. Maka Nabi SAW lihat masa jauh. Nabi SAW bukan lihat sekarang sahaja. Nabi SAW itu 10 steps ahead of the rest of the companions of the Prophet SAW. Dan pelajaran yang ketiga adalah Nabi SAW itu menerima nasihat orang lain walaupun daripada isterinya. Zaman sekarang zaman orang dah tak dengar nasihat, dan zaman sekarang orang mungkin lebih-lebih lagi mereka tidak akan terima nasihat lebih-lebih lagi daripada isterinya. Yang mereka inginkan, aku lelaki, aku suami, memakai ayat Al-Quran Al-Karim dan sebagainya, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, lelaki itu lebih kuat daripada ataupun bertanggungjawab ke atas kaum wanita dan sebagainya. Menggunakan ayat Al-Quran bukan pada tempatnya. Inilah masalah umat zaman sekarang. Mereka yang berperang
di luar sana juga menggunakan ayat Al-Quran, bukan menggunakan Bible, bukan menggunakan kitab-kitab yang lain. Mereka quote daripada Al-Quran Al-Karim untuk membenarkan perbuatan mereka sendiri. Inilah sebabnya seorang itu membaca Al-Quran tanpa dengan seorang guru, dan mereka berpendapat dengan pendapatnya sendiri. Maka tanpa kita pertama sekali berlapang dada menerima pandangan orang lain, tolong menolong antara satu sama yang lain, bersatu, saling ziarah menziarahi. Bukankah Nabi SAW menyuruh kita menziarahi orang yang sakit? Bukankah Nabi SAW menyuruh kita untuk menziarahi orang yang mengusung ke jenazah? Bila ada orang meninggal, kita ziarah, kemudian kita salatnya. Kalau kita mampu ke kubur, kita pergi ke kubur dan sebagainya. Ini semua adalah kerana untuk menyatukan, mengambil hati. Nabi SAW juga mengatakan tahabu, hendaklah kau saling memberikan hadiah antara satu sama yang lain untuk mendapatkan kasih sayang antara satu sama yang lain. Al-Imam Asy-Syafi'i pada satu ketika selisih pendapat dengan anak muridnya, sehingga dalam kelas itu anak murid itu bangun dan berpulang. Malam tersebut ketika dalam rumah anak murid tersebut terdengar ketukan di pintu. Dia ingat siapa ni yang ketuk rumah dia malam-malam. Dia tanya siapa? Dia katakan Muhammad bin Idris. Nama Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi yang biasa kita dengar Syafi'i, nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia katakan aku Muhammad bin Idris. Terfikir dia siapa ni Muhammad bin Idris? Adakah guru Imam Asy-Syafi'i datang ziarah aku? Dia pun buka pintu, tengok Imam Syafi'i ziarah dia. Imam Syafi'i berikan dia hadiah. Terperanjat dia, kerana dia masih marah lagi dengan pendapat gurunya. Gurunya yang datang ziarah dia, bukan dia datang ziarah gurunya. Gurunya yang datang ziarah memberikan hadiah. Dan Imam Syafi'i mengatakan kepada anak muridnya, wahai anak muridku, terlalu banyak perkara yang telah kita bersatu. Satu perkara kita berselisih pendapat, adakah kita akan bermusuhan kerana satu perkara yang kita berselisih pendapat? Akhlak yang ditunjukkan oleh imam kita, mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, manusia sekarang bergaduh kerana hak mereka ditegur sedikit, sudah tidak mahu buat kerja lagi. Soalannya kenapa? Adakah kita lakukan kerana ingin penghargaan manusia, sehingga apabila ditegur sedikit, walaupun mungkin teguran itu tak betul, walaupun teguran itu tak betul, hanya teguran, kalau kita tak boleh terima teguran, maka kita tu golongan orang yang sombong. Kadang hanya orang yang sombong tak nak terima nasihat orang. Orang yang sombong tak nak dengar kata orang, hanya dia sahaja yang betul. Kau jangan tegur aku. Aku buat salah pun kau jangan cakap aku buat salah. Semua aku buat betul. Ini orang yang sombong yang tak boleh terima teguran. Dan nak menegur pun ada cara-caranya. Tapi yang penting menerima teguran, hendaklah seorang itu berlapang dada. Jangan kerana seorang itu dah khidmat 20 tahun misalnya, tiba-tiba ditegur dengan perkara yang kecil, semua amalannya selama 20 tahun itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia tak boleh terima, kata aku dah 20 tahun buat ini. Alhamdulillah. Hal riya, itu riya. Seorang tu yang mengatakan aku dah 20 tahun buat begini, kau tegur aku sekarang, dah aku tak nak buat lagi. Siapa ajar begitu? Siapa didik kita untuk melakukan demikian? Ini bukan ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran syaitan yang mendidik kita untuk tidak berlapang dada kepada teguran yang diberikan oleh masyarakat kita. Jangan begitu wahai jemaah sekalian. Berlapang dada. Nabi SAW sendiri menerima teguran. Adakah kita lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
sehingga kita tidak mahu ditegur memperbaiki keadaan diri kita. Wa iyadu billah min dzalik. Maka Habib Umar mengatakan tanpa kesatuan, tanpa tolong menolong antara satu sama yang lain dan bersepaduan, maka selama-lamanya kita tidak akan bersatu. Selama-lamanya Islam tidak akan menjadi agama yang dipandang indah oleh manusia. Selagi umatnya tidak bersatu, selagi umatnya tidak bersepadu, selagi umatnya tidak tolong menolong antara samanya satu sama yang lain. Bila seorang itu lakukan perkara yang dia rasa tak betul, condemn seteruk-teruknya, komen seteruk-teruknya, bukan memberikan solution, bahkan perkara itu khilaf, perkara yang boleh kita berikan keuzuran, tapi menjadikan suatu isu yang untuk dikritik, dikomen dan sebagainya. Maka Habib mengatakan selagi itulah kita tidak akan capai apa pun kemenangan dalam apa pun bidang. Kalau kita tak bersatu, tak bersepadu, tak tolong-menolong antara satu sama yang lain, maka selama-lamanya kita tidak akan mendapat kejayaan di dalam bidang apa sekalipun. Alangkah perlunya, kata Allah, kami berpegang teguh dengan nilai-nilai mulia ini dan ajarkan kepada anak-anak kami. Kerana generasi yang akan datang, mereka itu akan hidup di suasana yang berbeza dengan generasi kita. Kalau generasi kita sudah berpecah belah dan tak kenal saudara dan tidak ziarah-menziarahi, sukar kita nak dapatkan anak kita nanti menziarahi antara satu sama yang lain. Kalau dahulu mereka-mereka yang tinggal di kampung senang kenal antara satu sama yang lain. Sekarang kita tinggal di HDB, jiran kita siapa pun kita tak tahu. Bahkan hak jiran untuk kita saling menolong antara satu sama yang lain. Oleh kerana kita sekarang terlalu sibuk menziarahi antara satu sama yang lain, walaupun hari raya kita dah malas. Saudara pergi rumah dia lagi lagi, tak pernah dia tak pergi rumah aku pun, asyik aku je pergi rumah dia. Adakah dengan kita pergi rumah orang dengan dia untuk dia datang rumah kita? Kalau itu sia-sia. Maknanya kita lakukan ziarah bukan kerana Allah. Kita nak kita ziarah orang itu, orang kita datang ziarah kita, tak payahlah pergi rumah dia, dia bukan kasih anak aku duit. Jadi mentaliti kita sekarang dalam berziarah ini sudah lari daripada asal apa yang diberitakan atau yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, iaitu saling ziarah-menziarah antara satu sama yang lain, saling bersilaturahmi antara satu sama yang lain. Ajarkan kepada anak-anak kami, ajarkan anak-anak kami kenal kepada masyarakat, ajarkan anak-anak kami untuk datang ke masjid, untuk kenal kepada para asatizah, untuk kenal kepada para jemaah, agar mereka tak rasa kiku untuk datang ke masjid, agar mereka tak rasa mereka itu golongan yang jauh daripada golongan jemaah masjid dan sebagainya. Maka dirilah anak kita. Umat-umat lain telah menjemput dalam kalangan mereka, seperti mana orang-orang yang makan dari mangkuk yang besar menjemput orang lain makan bersama mereka. Ini metaforika atau kinayah yang Habib Umar mengatakan golongan orang lain, iaitu golongan orang kafir, mereka buat rancangan-rancangan untuk menarik perhatian anak-anak kita lebih daripada kita merancangkan rancangan-rancangan untuk menarik perhatian anak kita. Tengok handphone, tengok TV, internet, masa yang mereka habiskan di social media, kalau dibandingkan dengan masa yang mereka habiskan membaca buku misalnya, atau mau dibandingkan dengan berbual dengan ayah ataupun ibu mereka, sangat sedikit. Bahkan berbual pun mata masih dihad kepada handphone di sebelah. Itu bukan sunnah Nabi.
Nabi SAW kalau berbual dengan manusia, dia akan berikan pandangannya ataupun yang attention, perhatian kepada orang yang sedang berbual, walaupun di belakang, walaupun di tepi. Jadi orang-orang kafir ataupun orang-orang luar sana sudah buat program yang macam-macam yang mengajak anak kita untuk lupa kepada Allah, lebih daripada kita membuat rancangan-rancangan untuk mendekatkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya anak kita, termasuk kita pun. Rancangan-rancangan rugilah tak tengok. Paling best malam tarawih, drama-drama lagi tarawih, tak best lah. Ada TV, cerita bagus. Malam raya habiskan waktu dengan tengok TV. Malam raya habiskan waktu dengan hiasan di rumah, langsir dan sebagainya. Bahkan malam raya kita patut bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tak cuma yang ini seperti mana kami katakan daripada awal. Ada masanya untuk berzikir, ada masanya untuk handphone kita, ada masanya untuk kita membaca surat khabar, ada masanya untuk baca Al-Quran. Bahagikan masa kita. Jangan semua masa kita yang Allah berikan 24 jam, 10 jam habis kerana tengok handphone, lagi 5 jam habis kerana tengok TV, dan 15 jam makan, minum, pergi ke toilet, saya ada half an hour. Solatnya berapa banyak, tidurnya berapa banyak. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu katakan, kalau seorang itu tidur setiap hari 8 jam, yang kita dengarkan doktor selalu kata minimum 8 hours of sleep. Kalau 8 jam seorang itu tidur dan umurnya 60 tahun, maknanya dia dah tidur selama 20 tahun. Kalau dia hidup 60 tahun dan dia setiap hari tidur 8 jam, 20 or 60 adalah dihabiskan dengan tidur saja. Jadi tidur sebenarnya kalau kita lihat kepada para ulama kita, tidur mereka kurang daripada 8 jam. Kerana mengambil kerana tidur itu mengambil masa kita berhajat kepada tidur, kita berhajat kepada rehat, kita berhajat kepada makan dan minum dan sebagainya. Begitu juga roh kita, itu jasad kita, tapi roh kita pun perlukan makanan, iaitu perlukan aktiviti-aktiviti keagamaan. Di antaranya adalah rancangan-rancangan atau program-program yang dapat memberikan manfaatnya. Dan kami telah dikepung oleh perancangan-perancangan musuh dan sedang menghadapi skema-skema mereka yang hebat, yang dikomplot dengan penuh bijaksana. Program-program mereka, subhanallah, kalau siapa yang buat research pasal kartun sahaja. Kartun itu saya pernah tonton dokumentari bagaimana mereka draw kartun karakter. Mereka draw kartun karakter itu daripada daripada shape kemaluan seseorang. Daripada situ dia draw. Dia akan draw, kemudian dia akan buat mukanya, dia akan buat kakinya, tapi mulanya itu daripada kemaluan. Ada lah dia punya dokumentari kalau sampai boleh tengok kat YouTube. Alhamdulillah, maknanya starting dah foto. Dan kartun kalau kita lihat sebenarnya tak ada manfaat. Bahkan anak kita jadi agresif kerana kartun. Kartun membunuh antara satu sama yang lain, menipu antara satu sama yang lain, pukul antara satu sama yang lain. Tapi kita lihat kelakar. Kita cerita Tom and Jerry, cerita apa lagi, yang kartun Popeye dan Salaman. Dulu kecil lah, sekarang tak tahu apa lagi lah. Dulu ketika kita itu dia Power Ranger, sekarang masih ada lah. All this. Jadi ini semua kartun-kartun karakter yang menghayalkan. Bijaksana mereka. Waktu sekarang, zaman apa ni, budak-budak kecil nak jadi hero. Iron Man, Batman,
Lepas tu ada emasnya, ada kostumnya, dijual rancangan mereka, program mereka, komplot mereka, supaya manusia itu fikir untuk hanya kehidupan di dunia. Tak salah tengok kami tak kata kau jangan mulai sekarang TV buang, handphone buang, bukan. Tapi ada masa untuk TV, ada masa untuk Al-Quran, ada masa untuk solat, ada masa untuk aktiviti-aktiviti keduniaan. Bukan hanya seorang itu habiskan masanya 24 jam dengan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh para musuh kita, yang dikomplot dengan penuh bijaksana, dengan niat mereka yang jahat, yang licik dan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Jam 10.07. Kita akan sambung insya-Allah pada minggu hadapan. Ada soalan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang disayangi dan kami cintai. Amin. Soalan Ustaz, seorang bapa tunggal ataupun isteri tunggal, dia mendapat pampasan daripada pemerintah ataupun daripada tempat kerja dia dengan pampasan yang tak banyak, 200-300 ribu. Tapi mereka ini sakit kronik yang perlu mereka bayar, yang perlu mereka bayar transport dan sebagainya. Tapi adakah orang ini perlu dibayar di zakat? Wang ini Zakat ada syarat-syaratnya. Zakat, di antara syarat zakat adalah yang pertama cukup haulnya setahun. Maknanya kalau government berikan dia duit 1st of January, 200 ribu ke 300 ribu ke 1st of January, maka haulnya itu akan dikira pada 31st December atau 1st January 2021 misalnya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah mesti lebih daripada kadar nisab. Yang pertama haul dah cukup setahun, dan yang kedua kadar nisab. Kadar nisab adalah minimum amount yang pada bulan ini kalau kita tak sedar adalah 5,300, lebih kurang lebih kurang 5,300. Jadi bila sudah cukup setahun dan dalam savingsnya ada lebih daripada the minimum amount, walaupun dia akan gunakan duitnya itu untuk medical treatment ke, untuk apa pun, tapi dalam keadaan itu dia ada duit, wajib keluarkan 2.5%. Kalau sudah cukup setahun dan sudah cukup haul dan juga nisab, dua syarat dalam zakat. Kerana zakat adalah amalan yang wajib. Bila seorang itu keluarkan zakat, rezekinya akan diberkati. Dan kalau seorang itu tak keluar zakat, rezekinya tidak akan diberkati. Lama-lama dia akan lihat rezekinya itu habis kerana dia tak keluarkan zakat. Seorang kalau kita ingat Habib Salih yang datang ke semasa waktu hall, datuknya seorang ulama ditarik. Ketika itu datuknya seorang ahli peniaga. Diberitahu kepadanya bahawasanya kapalnya tenggelam. Jadi dengan barang-barang kapalnya tenggelam. Dia katakan mustahil kapal aku selamat atau barang-barang aku selamat. Dia katakan tak, barang kau dah kena tenggelam. Dia kata tak, barang aku selamat. Maka beberapa hari lepas itu diberitahu bahawasanya betul barang dia selamat. Yang ni kapal yang tenggelam itu tak ada barang dia. Kerana barang dia sampai lewat, barang-barang dia itu diberikan kepada kapal yang kedua. Jadi kapal itu selamat. Ditanya kepada dia, macam mana kau tahu yang kapal kau selamat? Dia kena aku keluarkan zakat. Kerana aku keluarkan zakat, dan aku yakin Allah katakan kalau siapa yang keluarkan zakat, hartanya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan musnah. Takkan diapa-apakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zakat tetap wajib, kecuali
Belum sampai setahun 200,000 tu dah habis. Dan tu dah tak ada lagi lah zakat. So apa 200,000 dah tak ada, nak keluar zakat macam mana? Tinggal 50 sen dalam bank. Dah tak perlu zakat. Tapi selagi ada minimum amount dia, wajib keluarkan zakat. Mana ada banyak sebab dia tak tahu lepas itu dia masih hidup ataupun tidak. Kalau ada sebab itu nanti dia tak keluarkan zakat, aku nak perlukan duit, besok meninggal, duit itu dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi tetap nak keluarkan zakat bila sudah cukup syaratnya, walaupun dia kerana keyakinan dia untuk memakai duit itu untuk benda yang lain hanya sangkaan sahaja. Mana tahu dengan dia keluar zakat Allah sembuhkan penyakitnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jawapannya, selagi tepati syarat-syarat zakat, masih wajib untuk keluarkan zakat. Baik, soalan lain? Bukan, ada tu waktu Ustaz. Fadal, silakan. Semua tak lapar kan? Hujan-hujan tak lapar, insyaAllah. Soalan saya lebih kurang daripada soalan haji tadi. Kemiskinan Ustaz. Barang pinjaman yang aman berharga, setelah setahun orang yang punya minta balik, tetapi hilang dalam simpanan. Setelah 40 tahun barang itu ketemu balik, orang yang punya meninggal dunia, pewarisnya juga meninggal dunia. Bagaimana orang yang pinjam barang itu nak minta maaf dengan Allah atas kesilapan itu? Baik. Jadi A pinjam harta daripada B atau pinjam cincin lah, cincin yang berharga daripada B, yang mana A itu amanahkan kepada B untuk jaga selama setahun. Misalnya lepas setahun A minta balik, B katakan alamak hilang. Minta maaf dia bukan lagi 40 tahun, minta maaf dia on the spot. Itu yang pertama, kan? Settle it on the spot. Dia tu settle apa? Sama ada dia katakan tak apalah, aku halalkan. Kalau dia katakan dia halalkan, maka walaupun jumpanya 40 tahun later, dia sudah halalkan. Jadi apa yang boleh kita buat? Sama ada kita jual cincin tersebut, hartanya kita infak atas nama si mati. Atas nama si mati, sudah. Jangan kita gunakan ke diri kita pula. Infakkan atas nama si mati. Dan kalau gitu insya-Allah tak ada dosanya. Kerana memang kita, yang penting yang awal tadi itu dah minta maaf lah. Dah minta maaf, katakan aku dah tercicir, tak jumpa. Kalau tak maafkan, katakan aku akan tuntut nanti ke akhirat. Okay? Dan itu pun seorang itu boleh, sama ada daripada saat itu dia tetap tak kena bayar ganti rugi. Dia tak boleh buat bodoh saja. Tetap tak kena bayar ganti rugi. Katakan harga itu 1,000, dia boleh bayar, kira-kira aku bayar kau ansuran $20, $20. Menaikkan kalau dia katakan tak apalah aku halalkan. Tapi kalau dia tuntut, wajib bayar, walaupun dalam keadaan pada ketika itu. Sebab apa? Hutang tak hutang. Dan hutang ni adalah satu perkara, jauhkan diri kita daripada berhutang. Nabi SAW tidak akan solat jenazah orang yang ada hutang. Bila ada hutang, bila ada jenazah, Nabi SAW akan tanya, si fulan ada hutang ataupun tak ada. Kalau ada, Nabi SAW mengatakan orang lain solatkan, aku tak boleh solatkan. Kenapa? Kerana hutangnya adalah hak manusia dan Nabi SAW tak boleh minta ampunkan ke atas dosanya, iaitu dosanya dengan manusia yang lain. Sampai satu peristiwa, ada seorang jenazah, Nabi SAW tanya, ada tak dia ada hutang? Mereka katakan ada ya Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan, kira korang solat, aku tak boleh solat. Sahabat satu mengatakan, saya tak ingat namanya, dia katakan, ya Rasulullah aku tanggung, aku guarantor. Rasulullah katakan, betul kau nak guarantor? Aku guarantor ya Rasulullah, aku akan bayar hutangnya. Hutangnya tak banyak, 2 dirham. Tapi zaman itu banyak lah. Zaman sekarang berapa je, 2 dirham. Rasulullah pun solatkan kerana sahabat ini nak bayarkan. Sahabat ini mengatakan, setiap kali aku jumpa Rasulullah kata, kau dah bayar hutang dia ke belum? Dia memang tak ada duit.
Tapi kalau dia kesiankan sahabat ini, dia minta Rasulullah untuk solatkan juga dan dia tanggung. Tapi dia tak ada duit nak bayar. So Rasulullah bila setiap kali jumpa Rasulullah tanya, kau dah bayar belum? Belum ya Rasulullah, aku belum ada duit. Setiap kali jumpa Rasulullah tanya, setiap kali jumpa Rasulullah tanya. Tapi dia katakan, aku dah malu kepada Rasulullah. Dah malu nak jumpa Rasulullah SAW. Aku pun larikan diri, ataupun yang aku jauhkan diri aku daripada Rasulullah SAW. Sampai aku dah bayar hutang. Sampai aku dah bayar hutang. Dah bayar hutang, dia pun datang jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku baru bayar hutang. Jadi sebelum dia cakap, Rasulullah tanya dulu, kau dah bayar belum hutang si fulan? Dia kata, ya Rasulullah, aku baru je bayar. Apa kata Rasulullah? Kulitnya baru juga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuburnya dalam kubur, kulitnya itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada saat yang dia tak bayar hutangnya sampai sekarang dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kau bayar, barulah kulitnya itu mula untuk sembuh kembali hutang. Jadi jangan kita ada hutang, bila kita ni hatta mereka dah hadis Nabi SAW, hatta orang yang mati syahid pun kalau ada hutang, dia tidak akan masuk dalam syurga di Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta orang yang mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya jaminan orang hutang. Minggu. Asli dua. Habis tak bayar, dia bayar 2 bulan dia tak bayar. Itu yang dia bayar. Aku macam begini. Kalau kita sudah jamin, memang kita patut bayarlah. Tapi itu adalah seperti orang motor, kereta dan sebagainya kan, ada guarantor. Kalau orang tu tak bayar, orang tu akan kejar dekat parti untuk bayar. Itu kita tak boleh buat apa-apa lah. Kalau kita ada guarantor, kita terpaksa kena bayar. Kalau tak, berarti mungkin perkara yang tak baik yang boleh terjadi pada diri kita lah. Kita boleh disu dan sebagainya. Tapi tetap itu dikira hutang. Maknanya yang kita bayarkan itu hutang bersama dengan kita. Jadi kita ada dua pilihan, nak halalkan ataupun nak tuntut. Jadi kita pilihan di tangan kita, sama ada nak halalkan, niat sebagai hadiah, sudahlah harta dunia, aku niatkan untuk hadiah, ataupun tak apalah, nanti ke akhirat kita settle. Itu pulang lagi. Di sebaik-baiknya adalah kita memaafkan kesalahan orang terhadap diri kita, agar kita hati kita. Sebab kalau kita selalu teringat-ingat kesalahan orang kepada diri kita, nanti kita tak boleh tak boleh tenanglah hati kita, stres. Selalu fikir-fikir tentang dia ni hutang aku, dia ni hutang aku, dia ni hutang aku dan sebagainya. Jadi terpulang lagi kita untuk halalkan ataupun untuk menuntut. Wallahu a'lam bishawab. Okey. Baik, kita akan tutup insya-Allah dan kita akan sambung pada minggu hadapan. Kemudian kita dipersilakan untuk makan di jamuan yang disediakan. Subhanallah.